The comet Eurydice. The comet Eurydice. Eurydice. Earth is on a collision course with the comet's tail. Irreversible collision course. Astral Astral electrical solar wind disturbances will be catastrophic. catastrophic. Selamat pagi kepada Puan Selina dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini kumpulan kami akan membentangkan pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. Seperti yang kita telah pelajari dan kita ketahui sebelum ini, pengaruh bahasa Melayu ini telah menerima banyak pengaruh asing. Contoh dia bahasa Sanskrit, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Inggeris dan juga bahasa Belanda. Namun pada pagi ini kumpulan kami hanya akan membentangkan kepada anda semua apa itu pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. Jadi, terlebih dahulu saya mempersilakan Edri untuk membentangkan poin pertama. Persilakan Edri. Selamat pagi, saya Edri dan saya akan melakukan pembentangan poin pertama untuk pengaruh bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit dibawa masuk melalui para pedagang yang berasal dari India. Hal ini kerana para pedagang dari India berulang alik ke Nusantara untuk melakukan aktiviti ekonomi. Dan di samping tersebut, mereka turut membawa bahasa Sanskrit dan disebarkan di dalam kawasan Nusantara kerana mereka menggunakan bahasa Sanskrit untuk aktiviti berjual beli. Dan seterusnya, penyebaran agama Hindu. Dalam aktiviti ekonomi tersebut, mereka juga melakukan penyebaran agama Hindu dan penyebaran agama tersebut menggunakan bahasa Sanskrit sebagai medium pengantar. Dan yang terakhir sekali, pedagang Hindu dan Buddha menetap di rantau mengamalkan adat istiadat negara asal mereka. Hal ini kerana kebanyakan adat istiadat mereka menggunakan bahasa Sanskrit sebagai salah satu cara mereka untuk melakukan adat istiadat tersebut. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan Emilia untuk menerangkan pengaruh yang mempengaruhi pengaruh bahasa Sanskrit yang mempengaruhi bahasa Melayu. Ada dua, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi Emilia akan membentangkan pengaruh langsung bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. Silakan. Oke. Jadi pengaruh langsung ini berlaku apabila istilah bahasa Sanskrit diterima masuk ke dalam kosakata bahasa Melayu. Istilah ini tidak terdapat dalam bahasa Melayu, tetapi digantikan dengan bahasa Sanskrit. Karena bahasa Sanskrit ini lebih elok disebut. Oke, seterusnya dipersilakan Ebi untuk membentangkan pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung melalui proses pinjaman. Selain itu, banyak perkataan baru yang diterima masuk ke dalam bahasa Melayu. Seterusnya, penemuan bentuk bersurat menggunakan bahasa Sanskrit. Seterusnya dipersilakan Jenevi untuk menerangkan contoh bahasa Sanskrit yang dipinjam ke dalam bahasa Melayu. Baiklah, saya akan membentangkan contoh bahasa Sanskrit yang dipinjam ke dalam bahasa Melayu. Saya akan membentangkan tentang pembelajaran, sifat dan keadaan dan tubuh manusia. Dari segi pembelajaran adalah bahasa, bicara dan guru. Dari segi sifat dan keadaan pula, perasaan cinta, rasa dahaga dan duka. Akhir sekali, tubuh manusia, bahu, hasta dan kepala. Sekian saja daripada saya. Seterusnya dipersilakan Siti Nurwahida untuk menerangkan contoh bahasa Sanskrit yang dipinjam melalui tubuh manusia, barang perniagaan, waktu, agama dan falsafah. Dipersilakan. Baiklah, contoh bahasa Sanskrit yang dipinjam dari segi barang perniagaan adalah bumi, sutera dan kapas. Dari segi waktu adalah dini hari, hari dan senja. Dari segi agama dan falsafah adalah dewa, pahala dan juga puasa. Itu saja daripada saya. Kesimpulannya, melalui pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu, sememangnya bahasa Melayu ini banyak menerima pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Hal ini dibuktikan melalui penemuan batu bersurat yang ditulis menggunakan bahasa Sanskrit. Oleh itu, pada masa kini, kebanyakan bahasa Melayu yang kita gunakan banyak meminjam atau dimurnikan daripada bahasa Sanskrit. Itu sahaja daripada kumpulan kami pada pagi ini. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi Puan Selina dan rekan-rekan. Kami di kumpulan 3, saya JB Orchiter. Saya Siti Nur Anifah Iliana. Saya Kristina Simon. Saya Fatina Aliana. Dan saya Emiliana Nur. Dan hari ini kami akan membentangkan pengaruh bahasa Portugis terhadap bahasa Melayu. Seperti yang telah kita dengar sebentar tadi kan, bahasa Arab dan bahasa Sanskrit adalah pengaruh terhadap bahasa Melayu, begitu juga dengan bahasa Portugis. Terusnya saya serahkan kepada Kristina. Baiklah, untuk pengetahuan semua, bahasa Portugis banyak meminjamkan kosakata ke dalam bahasa Melayu melalui pertembungan antara orang-orang empayar Portugis dan orang-orang empayar Portugis menentukan bahasa mereka ke serata Nusantara dan bertujuan untuk menakluk Nusantara. Oke, seterusnya saya akan memberitahu perkembangan bahasa Portugis pada zaman kuno. Pada 500 tahun dahulu, pada 25 Julai 1511, Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque telah menjajah Melaka, menandakan berakhirnya legasi Kesultanan Melaka. Seterusnya, penjajah Portugis menduduki Melaka selama 130 tahun, yaitu daripada tahun 1500 hingga tahun 1641. Akhir sekali, sebanyak sekitar 200 perkataan Portugis yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu kita. Seterusnya saya serahkan kepada Emiliana. Bahasa Portugis bahasa Melayu dipengaruhi bahasa Portugis bermula semenjak kuasa Barat berjaya menaklukki Melaka pada 1511. Bahasa Portugis scroll dibawa masuk ke dalam Melaka, namun tidak dapat menggantikan bahasa Melayu pasar di Melaka. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu pasar merupakan sering digunakan oleh pelbagai keturunan masyarakat. Pengaruh bahasa Portugis terhadap bahasa Melayu juga amat terbatas. Jadi, terdapat 131 perkataan yang berasal dari bahasa Portugis. Saya serahkan kepada Iliana. Contoh perkataan yang berasal daripada bahasa Portugis ialah armario, almari, bendera, bendera, kamisa, kemeja, domingo, minggu, toha, tuala, saluar, seluar, sekolah, sekolah. Saya serahkan kepada Emiliana soalan. Okey, saya ajukan soalan kepada anda. Apakah bahasa Portugis yang lain yang mempengaruhi bahasa Melayu? Contoh lain. Tempo adalah bahasa Portugis. Sekiranya dipinjam oleh bahasa Melayu akan menjadi tempo. Okey. Manakala trokar adalah bahasa Portugis dan bahasa lainnya adalah sekitar. Jadi saya serahkan kepada JB kembali. Baiklah, secara kesimpulannya, apa yang kita dapat belajar pada 3 bahasa lah yang saya dapat tentukan. Setiap bahasa punya evolusi dia tersendiri kan. Setiap evolusi ini dipengaruhi oleh faktor politik, pemerintahan, tempat, bahasa dan keadaan suatu tempat. Itu saja yang saya mampu simpulkan lah. Sekian, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami akan membentangkan tentang pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Melayu. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya adalah Lims Lucia, nah ini Wagner, dan Stearns, dosennya dan juga Magdalene. Baiklah, saya akan serahkan kepada dosennya untuk menerangkan tentang pengaruh bahasa Inggris. Baiklah, saya dosennya. Saya akan membentangkan mengenai permulaan pengaruh bahasa Inggris dan faktor-faktornya. Pengaruh bahasa Inggris mula meresap masuk ke dalam bahasa Melayu pada abad ke-18 semasa Inggris bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786. Faktor-faktor pengaruh bahasa Inggris dalam bahasa Melayu ialah bahasa Inggris berperanan sebagai bahasa antara bangsa. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa rasmi semasa zaman pemerintahan Inggris.
Seterusnya, pengaruh bahasa Inggris ini merupakan pengaruh terhadap perancangan bahasa Melayu yang menyerap istilah bahasa Inggris, di mana pengaruh bahasa Inggris ini akan mempengaruhi pembentukan bahasa Melayu untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu modern. Seterusnya, terdapat juga pengaruh media cetak dan media elektronik, di mana pada zaman pemerintahan Inggris tersebut mereka melakukan iklan dengan menggunakan bahasa Inggris. Seterusnya saya serahkan kepada Oke, baiklah. Seterusnya adalah Wegner. Wegner akan menerangkan tentang contoh. Baik, yang seterusnya adalah pengaruh bahasa Inggris terhadap peribahasa bahasa Melayu. Bagi peribahasa yang pertama adalah beban kerja bagi bahasa Melayu dan dialihkan kepada bahasa Inggris yaitu workload. Yang seterusnya adalah bulan madu, dialihkan kepada bahasa Inggris adalah honeymoon. Baik, saya serahkan kepada Dunstan. Oke, bagi untuk timbulkan awalan pula, anti dalam bahasa Melayu adalah anti kemajuan. So yang untuk auto tu dia akan bertukar menjadi bahasa Melayu, dia akan jadi automatic. Itu yang ultra diambil dari bahasa Inggris, dia akan menjadi ultra bunyi. Okay. Yang ketiga ialah sistem bunyi. Yang pertama ialah vocal rangkap AI, iaitu baik, cair dan kain. Manakala AU dia akan menjadi baur, laut dan gaul. IA pula dia akan jadi biar, kias dan tiap. Untuk yang seterusnya dia digunakan dalam gugus konsonan. BL dia menjadi blouse, blazer, iaitu DR dia akan jadi hydrolik, carbohydrate, dan seterusnya yang terakhir ialah KS, dia akan jadi konteks dan paradoks. Seterusnya saya serahkan kepada Idris Jat. Oke, dan seterusnya adalah pengaruh bahasa Inggris terhadap sistem tulisan bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Inggris menyebabkan bahasa Melayu menerima sistem ejaan Robi sebagai tulisan bahasa Melayu modern. Kesannya sistem ejaan Jawi terpinggir. Seterusnya pengaruh bahasa Inggris terhadap nahu bahasa Melayu. Penggunaan kata pemberi ialah dan adalah, di mana bahasa Inggris adalah is dan are. Penggunaan kata seorang, sebuah, seekor dan sebagainya sebagai padanan dan n. Contohnya di sini bahasa Inggris. He was bitten by a snake while climbing a tree. Dan dalam bahasa Melayu pula, dia dipatok oleh seekor ular ketika sedang memanjat sebatang pokok, ataupun dia dipatok oleh ular ketika sedang memanjat pokok. Itu saja dari program kami. Baiklah, kesimpulannya, terdapat banyak bahasa yang telah memberi pengaruh terhadap bahasa Melayu kita, betul? Oke. Saya telah dengar dari kumpulan-kumpulan yang juga bahasa Sanskrit, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan banyak lagi, betul? Jadi untuk bahasa Inggris, pengaruh bahasa Inggris mempengaruhi bahasa Melayu daripada cara kehidupan zaman dahulu, cara mereka bertutur dan tempat mereka tinggal, di mana mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa yang sama, dan telah mempengaruhi cara atau perkataan-perkataan bahasa Melayu sehingga ke hari ini. Baiklah, itu saja dari kami. Semua boleh paham? Ya. Ada soalan? Ya. Baiklah, sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Selina dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentang atau menerangkan sedikit tentang pengaruh bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Okey, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Desmuriani Maripa. Saya Max Lady Anamanggi. Saya Lulu Ilham Diminai. Saya Liana Anakini. Dan saya Astina Nashim Petrus. Okey, untuk isi pertama saya akan serahkan kepada saudari Max Lady. Terima kasih, Desmuriani. Selamat pagi kepada Puan Selina dan rakan-rakan sekalian. Berdasarkan pengetahuan aku saya, sebelum kemunculannya Kerajaan Melayu Melaka,
Istilah Melayu telah dikaitkan dengan sebuah kerajaan. Berdasarkan bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa perkataan Melayu ini dirujuk sebagai sebuah kuasa ataupun kerajaan dan bukan yang merujuk kepada bangsa. Setelah munculnya kerajaan Melayu Melaka, istilah Melayu telah dirujuk sebagai bangsa ataupun bahasa pada tahun 1595 hingga tahun 1601. Portugis telah menunjukkan kejayaannya dalam lapangan perdagangan yang telah berjaya menarik minat Belanda untuk mencari pulau perdagangan di Melaka. Secara tidak langsung, Belanda telah menarik minatnya dan telah tertarik dan menyusun strategi untuk merampas Melaka dan telah berjaya merampas Melaka daripada tangan Portugis pada tahun 1641. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Lalu Ilham. Oke, terima kasih Mike. Oke, seterusnya perjanjian Inggris Belanda 1824 termeterai pada 17 Mac. Perjanjian ini termeterai disebabkan pertikaian semasa perjanjian Inggris Belanda 1814. Jadi syarat perjanjian tersebut adalah Inggris memberikan Bangka Hulu kepada Belanda, manakala Belanda memberikan Melaka kepada Inggris. Begitu juga dengan Kesultanan Johor Riau yang telah terpecah empayanya kerana Johor diberikan kepada Inggris dan Kesultanan Riau diberikan kepada Belanda. Jadi itu saja poin saya, di mana Belanda meletakkan Kepulauan Melayu di bawah penguasaan mereka, Belanda dan Inggris lah. Seterusnya saya serahkan kepada yang ini. Terima kasih Saudara Ilham. Belanda menyebarkan bahasanya sebagai bahasa pemerintahan dan perdagangan. Dengan itu berlakunya perkembangan dalam urusan perniagaan dan perdagangan di tanah Kepulauan Melayu dan sekaligus berlakunya pemantapan struktur bahasa yang digunakan. Itu saja daripada saya. Saya silakan kepada Saudari Despriani. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, bahasa asing lain juga turut mempengaruhi kosakata bahasa Melayu. Begitu juga dengan bahasa Belanda. Kosakata bahasa Belanda turut meresap ke dalam kosakata bahasa Melayu dalam beberapa bidang. Antara kosakata yang telah meresap ke dalam bidang budaya dan seni ialah dansa. Seterusnya saya akan serahkan kepada Saudari Astina. Baiklah, saya akan meneruskan kenalan Ibu Despriani Maripa. Kosakata yang meresap ke dalam bahasa Melayu bagi bidang peralatan adalah engsel, pam, dan senapang. Bagi bidang makanan dan minuman adalah puncis. Sekali bidang yang lain-lain adalah seperti balkoni, laci, dan duri. Secara kesimpulannya, terbukti bahawa bahasa Belanda juga turut telah mempengaruhi dalam bahasa Melayu. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Jadi para penuntut ada apa soalan berkenaan tajuk yang kami telah bentangkan? Paham? Selamat pagi dan salam sejahtera. Kumpulan kami membentangkan tentang pengaruh bahasa Arab dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu dari bahasa Melayu kuno sehingga bahasa Melayu moden. Sebelum itu saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama Era, yang kedua Jacqueline, saya Nurlela, yang keempat Digo dan yang kelima Azra. Seperti yang kita tahu, bahasa Arab bermula pada bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Pada bahasa Melayu kuno, bahasa Arab tidak wujud. Yang kerana tulisan pada bahasa Melayu kuno hanya tulisan Palava, Nagiri dan Kawi. Seterusnya saya akan beri kepada Digo. Selamat pagi semua. Saya akan menjelaskan serba sedikit untuk pengetahuan semua. Pada zaman peralihan, bahasa Melayu mula menerima pengaruh daripada bahasa Arab. Kemasukan pengaruh Arab mengakibatkan banyak kosakata bahasa Sanskrit bercampur aduk dengan bahasa Arab. Seterusnya, bahasa Melayu klasik bermula pada awal abad ke-15. Pada masa itu, tulisan Jawi yaitu tulisan Arab itu sendiri telah wujud dalam bahasa Melayu.
Bahasa Melayu klasik mula mendapat pengaruh kata-kata pinjaman daripada bahasa Arab dan Farsi. Biasanya kita beralih ke kertas, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab meresap ke dalam bahasa Melayu melalui kedatangan Islam ke alam Melayu dari pedagang dan pendakwah Arab. Proses pengislaman memberi kesan kepada budaya, sastra dan bahasa orang Melayu. Pengaruh bahasa Arab lebih dominan dalam Melayu berbanding bahasa Sanskrit. Seterusnya ialah pinjaman konsonan, seperti fajar, daftar, tahrif, yaitu huruf F. Seterusnya huruf B, yaitu seperti vokal dan larva. Seterusnya huruf Q, yaitu Quran dan istiqomah. Dan yang terakhir ialah konsonan S-wa, yaitu syarat dan nusyuz. Seterusnya saya serahkan pada penutur. Okey, saya akan membentangkan tentang pinjaman imbuhan yang terdapat daripada bahasa Melayu, daripada bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Imbuhan yang pertama ialah a. Contohnya ialah muslimah, hajah. Okey, imbuhan yang kedua ialah ad. Contoh-contohnya ialah muslimat dan hadirat. Imbuhan yang ketiga ialah ai. Contohnya ialah abadi, azali dan amali. Imbuhan yang keempat in. Contohnya ialah muslimin dan hadirin. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai pinjaman kosakata dalam pengaruh bahasa Arab. Yang pertama adalah adat dan pergaulan manusia. Contohnya seperti reda, rezeki dan juga takzim. Dan untuk yang kedua, dari aspek benda dan juga kejadian. Contoh yang pertama ialah akhirat, sahur, roh dan juga wabak. Dan yang ketiga adalah perasaan dan fikiran, iaitu ijtihad, ikhlas dan juga khawatir. Seterusnya saya serahkan kepada Azra. Baiklah. Terusnya pinjaman kosakata dari pengaruh bahasa Arab ialah dari segi agama, yaitu sujud dan tahlil. Maafkan saya. Seterusnya ialah hukum dan peraturan. Contoh pinjaman kosakatanya ialah adil, baik Umar. Dari segi ilmu pula, yaitu hukum dan hisab. Sekian. Adakah anda faham? Adakah anda saya faham? Sekian daripada penjelasan. Terima kasih.